الحمد لله الحمد لله القائل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan keredaannya di dunia maupun di akhirat. Mafhum daripada ayat yang saya baca yang pertama tadi, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari kebahagiaan di akhirat, dan jangan lupa nasib kamu di dunia, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah Ta'ala berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melakukan kerosakan, melakukan perpecahan, melakukan perkara-perkara yang buruk yang boleh memperandakan masyarakat dan sebagainya. Ini adalah tergolong daripada mereka yang melakukan kerosakan di muka bumi. Saudara yang saya kasihi, khutbah kita pada hari ini kita akan membicarakan riba jalan pintas ke neraka. Masya Allah. Sidang jemaat yang berbahagia, Islam merupakan agama yang syumul, artinya agama yang lengkap, yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Islam juga telah menggariskan peraturan dan sistem yang sangat tepat dengan fitrah manusia tentang cara untuk berinteraksi, sama ada mereka berinteraksi di segi ekonomi, di segi politik, di segi sosial. Salah satu cabang ialah muamalat, yaitu ekonomi, yang melibatkan urus niaga, hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Di mana ianya bertujuan ialah untuk mencapai kehendak dan keperluan masing-masing. Sidang Jumat yang dimuliakan, keharusan dalam muamalah tidak semestinya membenarkan manusia untuk melakukan apa saja demi untuk mengaut keuntungan semata-mata. Kerana manusia masih terikat dengan pelbagai hukum muamalah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penipuan, rasuah, riba adalah di antara larangan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba
wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mafhum, mereka yang memakan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri dengan betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyong-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian telah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan atau larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya. Dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka ialah ahli neraka, mereka kekal di dalam. Tidak, hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Pengharaman riba bukan hanya semata-mata haram, malah Allah dan Rasulnya telah memberikan ancaman dan peringatan keras kepada mereka yang terlibat dengannya. Antaranya, saudara, pertama pengisytiharan perang terhadap perang daripada Allah dan Rasulnya, di mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna wa la tuzlimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan saki-saki riba itu jika benar-benar kamu orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai dengan larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu adalah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Imam Malik bin Anas pula berkata, artinya, telah aku buka lambaran kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak kudapati dosa yang paling buruk daripada riba, kerana Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan atau mengizinkan perang ke atasnya. Masya Allah, saudara sekalian, sampai diisytiharkan perang yang mengambil riba dan sebagainya. Maksudnya terlalu hebat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, yang keduanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil riba. An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Maksudnya, daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makanan, penulisnya dan dua orang saksinya. Rasulullah sallallahu bersabda, kesemua mereka itu sama saja, artinya ahli neraka. Riwayat Muslim. Yang ketiga, saudara,
Yang ketiga, riba ialah mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan riba ini maknanya kita mengundang, kita menyebut bala supaya datang kepada kita. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Yang bermaksud, apabila zina dan riba menjadi-jadi di sebuah kampung atau di negeri, maka sesungguhnya mereka telah membenarkan mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila berleluasa zina dan juga riba, maka artinya kita mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Yang keempatnya, saudara, yang keempatnya dicabut keberkatan dari kehidupan kita. Allah Ta'ala cabutkan keberkatan. Tidak ada berkat dalam hidup, sengsara dalam hidup, kerana keberkatan tak ada. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin asim. Ya, maksudnya Allah susutkan kebaikan atau keberkatan harta yang dijalankan dengan mengambil riba, dan ia pula mengembangkan berkat harta yang dikeluarkan ialah dengan sedekah dan zakat. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus di dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276. Yang kelima, saudara, yang kelima akibat daripada riba ialah dosa orang yang terlibat dengan riba sama seperti berzina dengan ibunya. Masya Allah. Itu dia rupanya Allah Ta'ala beri rupanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara sekalian, bila saya menyebut sallallahu alaihi wasallam, saudara jangan diam saja. Saudara mestilah menyebut sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, saudara dikatakan kedekut di dalam memberikan. Bila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya kita menyebut sallallahu alaihi wasallam, tak pun di dalam hati. Jangan diam saja. Kalau diam saja, maknanya kita adalah dianggap orang yang kedekut, orang yang bakhil. Jadi dengan sebab itu, bila disebut sallallahu alaihi wasallam, saudara pun menyebut di bawah, memerastui sebutan yang saya sebut. Jadi dosa yang terlibat dengannya sama seperti berzina dengan ibunya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, ar-riba thalathatu wa sab'una baban ayasruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummuh. Masya Allah. Riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan dari 73 pintu itu, yang paling ringan daripadanya ialah seperti dosa seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya sendiri. Riwayat daripada hadis Al-Hakim. Masya Allah, saudara. Hebatnya, dosanya, besarnya riba yang kita ambil ini, saudara sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, umat Islam di Malaysia sangat mengambil berat soal halal dan haram di dalam permakanan agar tidak mengandungi elemen-elemen haram yang ditegah oleh syarak. Namun, adakah mereka turut sedar akan halal dan haramnya sumber pendapatan mereka? Halal haram tentang makanan kita amat berjaga, kita amat berhati-hati, kita amat peka dengan barang makan. Bagaimana dengan kerja kita? Terdapat sebilangan umat Islam menjadikan aktiviti perniagaan haram sebagai sumber pendapatan. Tidak kurang juga pendapatannya halal, tetapi pada masa yang sama terlibat dengan amalan riba, terlibat dengan amalan rasuah, terlibat dengan amalan pecah amanah. Mereka membelanjakan uang untuk memenuhi keperluan hidup dengan membuat pinjaman yang berteraskan riba. Umpamanya pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pribadi daripada institusi keuangan yang berteraskan riba. Begitu juga dalam bidang perniagaan, sumber modal yang diperolehi adalah berteraskan perbankan riba. Malah ada yang terlibat dengan alung dan citi haram. Masya Allah. Apabila terlibat dengan ini, mereka akan taat dan patuh kepada apa saja. Oleh kerana alung ini kita kena patuh apa yang peraturan yang dibuatnya. Malah walaupun hati-hati mereka sentiasa bergentar apabila dibacakan ayat-ayat Allah, saudara sekalian. Sidang hadirin, saudaraku yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah hari ini, mimbar ingin menyeru, marilah kita sama-sama, saya dan saudara sekalian, saya yang bercakap dan saudara sekalian yang mendengar, kita berusaha menjadikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai teras di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita di dunia tenang dan barakah, dan seterusnya kehidupan di akhirat beroleh surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan sebagai kebatilan dan mudah untuk kami menjauhinya. Saudara sekalian, marilah kita sama-sama memikirkan hal ini di dalam kehidupan kita sebelum kita dijemput oleh Allah bertemu dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala amat besar perhitungannya dan akan memanggil kita pada bila-bila masa. Oleh yang demikian, saya dan saudara sekalian, sidang jemaah sekalian, marilah kita berhati-hati. Marilah kita berwaspada dengan amaran-amaran Allah yang mengakibatkan kita diazab oleh Allah di akhirat nanti. Marilah kita sama-sama membuangkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai manusia yang sempurna di sisinya.
Janganlah kita melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kita untuk dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka yang amat panas, yang tidak ada terlaluan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini akan menyentuh hati kecil kita, saudara sekalian? Kenapakah kita sanggup di dalam kehidupan kita untuk berpecah belah dan sebagainya dengan tujuan untuk memuaskan nafsu kita yang serakah itu? Jadi saudara sekalian, saya mengajak saudara sekalian dan mengingatkan diri saya, kerana kita akan dijemput oleh Allah pada bila-bila masa. Oleh itu, marilah kita membuat satu persediaan yang akan mengakibatkan kita diberi rahmat oleh Allah, diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih zata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa thabbithhum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الدعاة والمجاهدين اللهم دمر الكفرة والمشركين واهلك اعداءك اعداء الدين اللهم عذب الكفرة الذين يصدوا عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم بدد سملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب احزمهم وانصرنا عليهم بقدرتك وقوتك يا رب العالمين اللهم وفق سلطان نزرين معز دين شاه ابن المرحوم سلطان أزلان محب دين شاه المغفور له بما تحبه وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما